Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Anda sedang menonton Niaga Awani bersama saya Nabilah Khalidah. Baik, kita mulakan dengan laporan yang pertama. Bantuan Khas Kewangan atau BKK 2023 sebanyak RM700 kepada 1.3 juta penjawat awam grade 56 ke bawah dan RM350 kepada 1 juta pesara kerajaan akan dibayar pada 17 Januari depan. Jabatan Perkhidmatan Awam dalam Facebooknya memaklumkan pesara kerajaan yang sedang menerima pencen, penerima pencen terbitan, pesara perkhidmatan awam skim KWSP dan veteran berpencen serta tidak berpencen akan menerima bantuan RM350 pada hari sama. JPA turut memaknai surat edaran yang ditandatangani Timbalan Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Pembangunan Datuk Dr. Zulkifli Mohamad bertarikh 27 Disember 2022. Menurut surat perkeliling tersebut, BKK tersebut layak diberikan kepada pegawai perkhidmatan awam, kumpulan pengurusan dan profesional serta kumpulan pelaksana yang masih berkhidmat pada 17 Januari 2023. Ia meliputi pegawai lantikan tetap, sementara dan kontrak perkhidmatan, pegawai yang bercuti bergaji penuh, pegawai yang bercuti separuh gaji dan pegawai yang bercuti tanpa gaji. Ia juga layak dibayar kepada pegawai lantikan Malaysia Short Term Employment Program atau MyStep yang berkhidmat sekurang-kurangnya 6 bulan pada 2022 dan masih berkhidmat sebagai MyStep pada 17 Januari 2023. Baik, Malaysia telah kehilangan 1/2 juta rakyat yang berkepakaran khususnya dalam bidang perubatan, kejuruteraan, kewangan dan penyelidikan sepanjang tempoh 40 tahun lalu. Ia disebabkan oleh pelbagai faktor termasuk gaji lumayan dan prospek kerjaya yang lebih memberangsangkan di luar negara. Baik, bersama saya pagi ini ialah Muhammad Faizal Abdul Aziz, Presiden Angkatan Belia Islam Malaysia atau ABIM untuk bantu kita lebih faham tentang isu ini. Jadi yang pertama sekali, Timbalan Menteri Belia dan Sukan Adam Adli sebelum ini berkata isu brain drain perlu ditangani secara komprehensif. Jadi bagaimana kita nak memahami usaha menangani isu ini? Baik, terima kasih Israwani. Saya sebenarnya kita tak boleh nafikan isu brain drain ni dia ada banyak pada faktor dia dan of course utamanya ialah tentang career prospect. Cuma untuk kita mendalami pada faktor mengapa berlakunya brain drain, saya ingin merujuk balik satu survey yang dibuat oleh Bank Dunia atau World Bank tentang brain drain di Malaysia kira-kira 10 tahun yang lalu. Walaupun agak lama tapi masih lagi relevan untuk kita jadikan ukuran hari ini. Iaitu yang pertama ialah tentang career prospect, iaitu bagaimana mereka melihat fasiliti teknologi yang ada di Malaysia ini boleh upgrade career prospect mereka untuk menjadi pakar dan sebagainya. Maksudnya pakar yang lebih baik kerana fasiliti pembinaan teknologi yang sudah established di luar negara. Dan yang kedua berkaitan dengan isu social injustice tentang ketidakadilan sosial. Yang ini saya ingat kita boleh lihat dalam konteks Perlembagaan Persekutuan tentang hak kewarganegaraan. Contoh kalau kita lihat yang baru-baru ini berlaku isu anak kepada warga negara, ibu warga negara ini tidak mendapat kerakyatan, tidak boleh mendapat hak kerakyatan. Jadi ini antara contoh bagaimana kalau seorang ibu, seorang wanita Malaysia bekerja di luar negara, kahwin dengan bukan warga negara, dapat anak dia terpaksa tunggu lama untuk dapat kerakyatan. Kerana apa? Kerana memang tidak diiktiraf kerakyatan anaknya. Terpaksa tunggu visa dan sebagainya. Jadi ini contoh social injustice yang berlaku. Selain itu isu compensation, mungkin gaji lumayan. Jadi saya ingat itu antara perkara-perkara yang menjadi faktor. Selain daripada isu security, isu masa depan anak-anak yang mungkin bagi mereka lebih terjamin kalau duduk di luar negara dalam konteks global, isu livelihood, quality of life. Jadi ini banyak isu-isu yang sebenarnya terrangkum ataupun terkait antara satu sama lain yang menyebabkan mereka lebih selesa untuk bekerja di luar negara. Jadi seperti yang disebutkan tadi antaranya ialah social injustice dan juga gaji. Jadi adakah langkah dengan menaikkan gaji dan juga faedah adalah langkah terbaik atau ia sebenarnya melebihi daripada itu? Baik, saya ingat selain daripada menaikkan gaji ada banyak lagi program-program yang kerajaan boleh laksanakan. Antaranya mungkin tawaran package pencukaian, pengurangan pencukaian yang menarik.
sebab kita faham contohnya bila mana mereka yang bekerja di luar negara, bila mana mereka berpindah ke sini contohnya, mungkin ada cukai-cukai yang mereka terpaksa bayar bila mana berlakunya transfer aset dan sebagainya. Jadi itu perlu diteliti supaya ada pakej-pakej menarik supaya mereka ini tidak merasa terbeban untuk membayar cukai yang tinggi apabila mereka duduk di sini. Dalam masa yang sama, saya fikir yang paling utama ialah kerajaan harus invest ataupun melabur untuk membina ataupun untuk fokus kepada pembinaan teknologi tertentu yang saya fikir yang dapat menarik minat rakyat Malaysia yang berada di luar negara. Jadi saya ingat ini penting adanya engagement atau dialog antara pihak kerajaan dan juga pihak warga Malaysia yang berada di luar negara. Apa yang mereka mahukan. Jadi saya fikir ini perlu, kita akan sebut tentang headhunting. Ini perlu untuk kita berdialog secara serius, minta pandangan dan sebagainya, apa yang mereka perlukan, apa yang mereka mahukan. Dan kita boleh set priority, apa investment yang boleh kita buat untuk menaikkan teknologi supaya mereka tidak lagi perlu berada di luar negara, mereka boleh khidmat di dalam negara. Dalam masa sama kita boleh memperbanyakkan paten-paten teknologi dan sebagainya kalau kita benar-benar serius untuk melaksanakan projek atau agenda ini. Jadi antara menambahkan kaji itu antara langkah yang perlu dilakukan. Jadi bagaimana pula dengan isu perubatan sederhana dekat Malaysia? Adakah kita perlu segera keluar daripada kelompok ini atau bagaimana? Saya melihat isu pendapatan itu satu. So, kalau kita lihat isu social mobility, benar, kita tak nafikan tahun 90-an, kita melihat berlakunya social mobility yang baik. Contohnya, ayah seorang pesawah, anak bekerja sebagai profesional, sebagai guru, sebagai peguam, doktor dan sebagainya. Tapi hari ini, kalau kita lihat dalam konteks social mobility ini, terlalu berbeza. Mungkin ayah sudah pun menjadi doktor, ayah sudah pun menjadi peguam, anaknya menjadi pakar di luar negara. Jadi social mobility juga harus berubah. Maksudnya perkembangan generasi pekerjaan profesional anak-anak berbeza dengan dekad 90-an. Jadi ini yang mungkin salah satu ekspektasi pekerjaan yang mereka mahukan ataupun mereka jangka kalau boleh ditawarkan oleh kerajaan Malaysia. Jadi sebab tu bagi kita tiba masanya untuk kerajaan Malaysia invest ataupun melabur dalam prospek-prospek yang menguntungkan, yang dapat menarik balik kelompok rakyat Malaysia yang bekerja di luar negara ini untuk berkhidmat di dalam negara. Okey, bagaimana pula pendapat Faizal dengan konsep timba pengalaman di luar negara ataupun study overseas, kemudian mereka jadi pakar bidang dan kemudian balik ke Malaysia untuk menyumbang kepakaran dan lahirkan ramai pakar terutama dalam bidang-bidang kritikal? Ya, suatu bagi kita perlunya kerajaan memulakan engagement ataupun dialog dengan mereka yang berada di luar negara. Dengan adanya engagement dengan mereka yang bekerja di luar negara, pakar-pakar ini, kerajaan bersama dengan mereka boleh membina persefahaman dan menjurus ke arah pembentukan satu plan atau roadmap. Berapa lama mereka berada di sana, apa plan mereka berada di sana. Jadi ada susunan-susunan yang baik antara kerajaan dan pihak mereka supaya mereka tidak lagi ada mentaliti duduk di sana sampai hari tua, warga tua dan sebagainya. Tapi ada plan-plan yang boleh kita garap supaya mereka ini ada roadmap yang tadi disebut sampai bila mereka berada di sana dan apa yang boleh mereka bawa pulang ke dalam negara. Okey, Faizal, mungkin wajarkah, kita nak tahu wajarkah kita adakan insentif tertentu untuk menarik balik rakyat Malaysia ataupun pakar-pakar bidang kembali memberi khidmat di negara ini? Baik, kalau tadi bila saya sebut insentif, saya fikir antara insentif yang terbaik ialah bagaimana kerajaan menawarkan pakej-pakej pengurangan cukai yang menarik, itu satu. Dan yang kedua, saya ingat yang lebih penting ialah quality of life, kualiti hidup. Mungkin kita boleh melihat sudah tiba masanya untuk kita memperbaiki ataupun menambah baik kualiti hidup warga emas, contohnya warga tua. Kerana apa? Kerana kalau kita lihat dalam konteks masyarakat di negara-negara luar, mungkin di Eropah, di Skandinavia, di negara-negara Skandinavia dan sebagainya, sudah pasti rakyat Malaysia yang berada di luar negara ni yang mungkin sudah melihat prospek
keselesaan hidup sebagai warga emas di negara luar dari segi kebajikan yang mungkin jauh lebih baik berbanding dengan mereka yang tinggal di dalam negara. Jadi itu adalah contoh yang menarik minat mereka ni untuk terus mendiami ataupun terus duduk tinggal di negara luar. Selain daripada itu, kita juga melihat dari segi prospek security, keselamatan, isu kualiti alam sekitar, isu kualiti sumber manusia, sumber tenaga, air dan sebagainya. Jadi ini isu-isu yang melingkari mempengaruhi mereka untuk tidak balik ke Malaysia. Saya ambil contoh di negara Sweden. Sweden ni negara yang terkenal dengan pencukaian yang tinggi. Tapi persoalannya kenapa ramai orang di luar Sweden suka duduk di Sweden walaupun mereka tahu mereka terpaksa bayar cukai yang tinggi. Sebab mereka tahu walaupun cukai tinggi dibayar, tapi mereka dapat menikmati kehidupan yang lebih baik, air yang lebih berkualiti, kualiti makanan yang lebih baik untuk kesihatan, kewajikan untuk warga emas dan sebagainya. Jadi ini adalah contoh-contoh perkara yang turut melingkari ataupun mempengaruhi mereka ini untuk terus kekal duduk di luar negara. Kalau kita tengok dulu, kita ada inisiatif seperti Talent Corporation dan pelbagai perkara kita kaji untuk tarik balik semula mereka kembali. Jadi bagaimana majikan juga harus mainkan peranan dalam isu ini? Mungkin dari segi tawaran? Ya, saya lihat Talent Corporation ini salah satu daripada inisiatif yang baik oleh kerajaan waktu itu. Yang mana mungkin sudah tiba masanya untuk Talent Corporation ini diperhalusi dan juga ditambah baik, supaya adanya persefahaman dan supaya kita juga dapat melihat tawaran-tawaran yang mungkin lebih up to date kepada mereka yang berada di luar negara, supaya mereka ini dapat merasai bahawa keberadaan di Malaysia ini sama dengan keberadaan di luar negara dalam konteks kebajikan dan sebagainya. Dan mereka ini ada cita-cita yang lebih baik, iaitu untuk memberi sumbangan yang lebih baik kepada negara dari segi pembinaan kepakaran dan sebagainya. Jadi itu adalah contoh saya fikir perlu untuk kita perhalusi. Talent Corporation itu tadi saya sebut satu inisiatif yang boleh dijadikan sebagai rujukan langkah-langkah yang baik untuk kita perhalusi perkara ini. Seperti yang Cik Faizal sebut tadi, banyak Cik Faizal sebutkan tentang quality of life. Namun kita faham juga tentang isu livelihood menjadi keutamaan dalam tenaga kerja dan bagaimana aspek kenegaraan juga boleh kita terapkan dalam menarik mereka pulang. Ya, kita di Malaysia dalam proses implementasi beberapa isu-isu berkaitan dengan sumber manusia, baru-baru ini kita juga meluluskan atau gaji minimum walaupun ada penangguhan kepada mereka yang mempunyai pekerja kurang 5 orang. Jadi ini adalah contoh saya fikir perkara-perkara baik yang harus diteruskan dan kalau boleh disegerakan. Sebab ini yang tadi saya sebut, kebajikan pekerja, isu-isu yang melibatkan penggajian, isu keselamatan pekerja, insentif-insentif tertentu yang memang kita harus up to date dan sudah pasti kita harus melihat tawaran-tawaran yang dilakukan oleh negara-negara di luar ini dalam konteks mengawal sedia majikan dan sebagainya ini harus kita terokai supaya kita menyamai ataupun dapat compete pasaran kerja yang ditawarkan oleh negara luar. Jadi ini adalah saya fikir perkara-perkara yang harus diteruskan dan juga disegerakan mengikut kepada kesesuaian kalau ianya perlu disegerakan. Baik, terima kasih diucapkan kepada Muhammad Faizal Abdul Aziz, Presiden Angkatan Belia Islam Malaysia atau ABIM atas perkongsian berkenaan dengan kepakaran di Malaysia dengan untuk supaya ramai belia kekal di Malaysia dan tidak berhijrah ke luar negara. Baik, kita akan berhenti rehat seketika. Kita kembali selepas ini.